nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Ya Fattah ya Fattah ya Alim ya Alim wa bika nasta'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alamin. Alhamdulillah, ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, syukur pada Allah Ta'ala. Maaf tadi saya baru balik daripada lagi urusan pindah rumah, bawa barang sikit-sikit balik ke Kundang Rawang tu, balik ke Bukit Jelutong kat Shah Alam ni. Aku tadi keluar jadi agak kelang kabut sikit lah. Waalaikumsalam Ibu Kalsum, Ibu Saidah, Hajarah Hilda, Masya Allah. Disambung surah An-Naba ayat yang ke-31, insyaAllah. A'udzu minasyaitonir rajim. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa. Sadaqallahul azim. Ibu ya. Inna lil muttaqina mafaza. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi. Inna sesungguhnya lil muttaqina. Lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa itu mafaza. Mafaza maknanya kejayaan. Okey, kita tengok dulu ya. Ibu ayah, dalam bahasa Arab asalnya macam mana tu? Asalnya okey. Inna tu sesungguhnya, betul, sesungguhnya. Asal ayat macam ni. Ya. Situ dulu ya. Okey. Asalnya begini. Lil muttaqina mafaz. Mafaz begitu. Lil muttaqina mafaz. Kalau di luar Quran, kalau bukan ayat Quran, bahasa biasanya, ayat biasanya lil muttaqina mafaz. Kita tengok tu dulu ya. Jadi li tu huruf jar, lam tu huruf jar, al muttaqin. Tengok kalimah al muttaqin dulu ibu ya. Dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhinya ittaqa. Ittaqa, mudhari'nya yattaqi. Mudhari'nya yattaqi. Okey. Ittaqa yattaqi, bab ifti'al. Tak belajar lagi. Ittaqa ni fi'il madhi, yattaqi fi'il mudhari'. Kalau biasa ibu-ibu ayah dengar dalam khutbah tu, ittaqullah tu fi'il amar dia. Amar dia. Okey. Jadi ittaqa ni masdarnya taqwa saja kot rasanya saya. Masdarnya taqwa saja. Dia lain sikit. Dan isim fa'ilnya muttaqin. Isim fa'ilnya muttaqin. Okey. Seorang yang bertakwa, muttaqin macam ni. Muttaqin dengan qaf tu tanwin baris bawah, muttaqin. Okey. Jadi kalau kita tambah alif lam,
Al-muttaqi. Ibu yang tengok tulis ya. Al-muttaqi. Okey. Kalau tak ada alif lam, isim fa'il muttaqin. Tapi kalau ada alif lam, jadi al-muttaqi, lepas qaf ada ya. Saya ulang balik. Ketika mana dia tidak ada alif lam, kita sebut isim fa'ilnya muttaqin begitu dengan tanwin, muttaqin. Tapi bila ada alif lam, lepas qaf tu tambah ya, al-muttaqi. Okey. Sebagai tambahan ibu ayah, kalimah muttaqin tu, muttaqin saya tulis, muttaqin asalnya apa? Asalnya muttaqiyun begini. Kalimah muttaqin tanpa alif isim fa'il kepada ittaqa tadi. Okey. Muttaqin tanpa lam asalnya muttaqiyun. Asalnya muttaqiyun. Qaf tu baris bawah, ya kat belakang tu yang bertanwin. Muttaqiyun asalnya. Tapi oleh kerana payah nak sebut, maka ya tu dibuang. Ya tu dibuang dan digantikan dengan satu lagi harakat pada qaf. Boleh tengok ya, dengan saya kata. Kalau kita sebut muttaqiyun, ibu dengar saya sebut. Muttaqiyun. Muttaqiyun. Muttaqiyun, qaf baris bawah tanpa tanwin. Ya yang tanwin. Muttaqiyun. Cuma ibu ayah, bila kita buang ya dan digantikan untuk menandakan ada ya tadi, digantikan dengan satu lagi baris pada qaf, maka daripada muttaqiyun, qaf tu baris bawah tanpa tanwin, dah jadi satu lagi baris, maka bertanwinlah dia. Itu kita sebut muttaqin. Kalau seorang tak ada alif lam, orang yang bertakwa, seseorang yang bertakwa muttaqin. Tapi kalau kita masuk alif lam, ya tu ada al-muttaqi begitu. Ini kita panggil isim naqis nama dia. Kita panggil isim naqis. Nanti rezeki kita belajar nanti insya-Allah ya ibu ya. Okey. Jadi sekarang ni ada alif lam. Kalau seorang al-muttaqi begitu, al-muttaqi. Kalau dua orang, dia jadi apa ibu ya? Dia jadi al-muttaqiyani. Al-muttaqiyani begini. Al-muttaqiyani. Satu sabdu ya. Al-muttaqiyani, dua orang yang bertakwa. Kalau ramai yang bertakwa, ibu tengok saya sebut. Yang seorang tadi mufrad tadi asalnya al-muttaqiyu, mufta'ilu, al-mufta'ilu, al-muttaqiyu, iaitu asalnya baris depan. Tapi kerana payah nak sebut jadi al-muttaqi saja, iaitu dimatikan. Asalnya iaitu baris depan. Okey, kalau musanna iaitu hidup, al-muttaqiyani begitu. Ketika jamak ibu ayah, dia akan jadi asalnya, saya tulis asalnya dulu. Asalnya ketika jamak al-muttaqiyuna asalnya. Asalnya al-muttaqiyuna. Kemudian kerana payah nak sebut, ada kaedahnya, maka al-muttaqiyuna jadi al-muttaquna begini. Nampak tak? Al-muttaqun. Jadi al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut pada Allah. Al-muttaqun. Saya, ibu-ibu, ayah-ayah, kita semua kena jadi orang yang takwa pada Allah. Orang yang bertakwa pada Allah adalah orang yang takut pada Allah Ta'ala ketika ada orang nampak dia ataupun orang tak nampak dia. Ya? Beriman dengan perkara yang ghaib. Takut pada Allah Ta'ala, baik orang nampak dia, baik orang tak nampak dia. Dia sentiasa hati dia hadir takut pada Allah Ta'ala. Jadi, kalau seorang yang takut pada Allah, lelaki, al-muttaqi. Kalau perempuan, al-muttaqiyah. Al-muttaqiyah. Bukan taqiyah saja. Kalau taqiyah saja tu pura-pura. Ini al-muttaqiyah. Orang yang takwa pada Allah, perempuan lah. Kalau dua orang lelaki yang bertakwa, al-muttaqiyani. Kalau dua orang perempuan yang bertakwa, al-muttaqiyatani. Kalau ramai lelaki bertakwa, al-muttaquna. Itu jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Kalau ramai perempuan yang bertakwa, al-muttaqiyatu. Al-muttaqiyat. Macam al-muslimat. Al-muttaqiyat. Begitu. Jadi ibu ayah, tengok pada kalimah apa ni? Al-muttaqun tadi. Al-muttaqun. Maka, lam tu huruf jar tadi, digabungkan dengan kalimah al-muttaqun. Al-muttaqun
maka dia jadi apa? Dia jadi lil muttaqin begini. Jadi lil muttaqin. Nampak tak saya bagi? Jadi asalnya al-muttaqun. Asalnya al-muttaqun. Tetapi kerana ada lam huruf jar sebelumnya memberi makna kepada ataupun untuk, ya, maka lam itu menyebabkan daripada al-muttaqun jadi al-muttaqin. Disambungkan jadi lil muttaqin. Penerangan yang detail mengenai jamak muzakkar salim, dia jadi baca dengan waw nun ataupun dengan ya nun akan diterangkan dalam perbahasan isim-isim selepas huruf jar. Mungkin kita belajar dalam nahwu peringkat kedua, insya-Allah ibu ayah. Ikut saja pengajian insya-Allah, ya. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi inna tadi kemudian ambil dulu lil muttaqina, kepada orang-orang bertakwa itu mafaz. Mafaza tu bila ada inna. Kita ambil sebelum inna, kalau tidak ada inna, ni asalnya tadi saya kata ya. Semuanya berkait ibu ayah, berkait, penting sangat ni berkait. Asalnya lil muttaqin mafaz. Kepada orang-orang bertakwa itu mafaz. Mafaz ini ibu ayah, dia boleh jadi kita panggil masdar mimi. Dia kata dasar, masdar kata dasar, tapi dia mula dengan huruf mim, masdar mimi. Jadi mafaz terjemahnya kejayaan saja. Kejayaan saja. Itu satu pendapat. Mafaz kita panggil masdar, dia root word tapi mula dengan mim. Huruf mim, maka dipanggil masdar mimi. Satu lagi tafsiran, mafaz adalah isim makan. Apa dia makan? Makan ni tempat. Makan tu tempat. Isim memberi makna tempat. Contoh ibu ayah, contoh ya. Contoh. Kalau sajada sujud. Sajadah fi'il madhi, sujud. Kalau masdarnya sujudan, okey. Kalau kita nak bagi tahu tempat yang orang banyak sujud, maka tempat tu dimula dengan mim dari atas, jadi masjid. Nampak tak? Masjid tempat orang sujud. Jalasa duduk. Tempat orang duduk ramai-ramai, majlis. Ta'am makanan. Tempat orang makan-makan, restoran, kedai makan. Apa dia bahasa Arab? Mat'am. Dekat Mekah Madinah banyak mat'am kita jumpa kan? Mat'am. Jadi ibu ayah, di sini fauz atau faza, telah fauz, kejayaan. Tempat berjaya, mafaz. Tempat berjaya, mafaz. Telah berjaya, faza. Saya tulis ya. Fi'il madhinya faza. Mudhari'nya yafuzu. Faza yafuzu. Masdarnya fauzan. Orang yang berjaya, isim fa'ilnya faiz. Macam ni, ramai orang nama faiz kan? Faiz, orang yang berjaya, faiz. Okey ibu ya, faza yafuzu, masdarnya fauzan, isim fa'ilnya faiz. Ini faza fi'il madhi. Tapi kalau kita nak sebut isim makan, kata nama yang memberi makna tempat, maka biasanya mim mula dengan mim dari atas, jadi mafaz. Jadi kalau terjemah ibu ayah, mafaz terjemah kejayaan pun betul, terjemah tempat berjaya pun betul. Dua-dua boleh. Okey, jelas ibu ayah? Tunggu dulu, jangan komen apa-apa, nanti saya akan tanya. Bukan tanya nak uji ya, tanya nak tengok faham ke tak faham. Sekejap lagi, sabar dulu. Ibu ayah, jadi asalnya lil muttaqina mafaz, kepada orang bertakwa itu, kepada orang muttaqin itu ada kejayaan. Okey. Kalau saya kata okey. Contoh sekarang ni ibu ayah tengok, lil muttaqin duduk depan, mafaz duduk belakang. Kalau ikut kaedah yang lebih asas lagi, sepatutnya lil muttaqin duduk belakang. Sepatutnya ayatnya al-mafaz lil muttaqin. Ini kalau bukan ayat Quran lah. Kalau bukan ayat Quran, al-hafaz pula. Al-mafaz lil muttaqin, begini. Nampak? Kenapa asyik salahnya ni? Astaghfirullahalazim.
Tak apalah ibu, al-mafaz mim. Saya tadi mim tadi kalau huruf ha pula. Sorry. Al-mafaz mim. Al-mafaz lil muttaqin. Kejayaan itu adalah untuk orang yang berjaya. Contoh saya kata, okay. Ahmad ke kedai. Ahmad ke kedai. Ahmad itu ke kedai. Ahmad itu ke kedai. Ahmad itu ke kedai. Satu lagi saya kata, ke kedai Ahmad tu. Ke kedai Ahmad tu. Pada ibu yang mana ayat yang nampak khusus dia pergi kedai saja? Pertama, Ahmad itu ke kedai. Yang kedua, ke kedai Ahmad tu. Mana yang memberi makna khusus dia pergi kedai je, tak pergi tempat lain? Nampak? Okey, tak apa, boleh. Yang pertama ke yang kedua? Banyak komen yang kedua, okey. Betul ke? Okey, ibu. Sebenarnya yang kedua. Yang kedua lebih khusus. Ke kedai Ahmad itu. Maksudnya Ahmad tu dia tak pergi mana, pergi ke kedai saja. Okey. Dia jadi macam mana khusus sikit. Khusus. Jadi ibu ayah, kalau tadi al-mafaz lil muttaqin. Kejayaan itu adalah untuk orang bertakwa. Satu. Tapi bila lil muttaqin dibawa ke depan dan mafaz duduk belakang, bila mafaz duduk belakang dia boleh tak ada alif lam. Jadi lil muttaqina mafaz. Maksudnya dia akan jadi khas kepada orang bertakwa kejayaan. Maksudnya khas kepada khas kepada hanya kepada orang bertakwa mafaz dapat kejayaan. Maksudnya orang tak bertakwa tak dapat. Macam tu. Boleh buat ya? Jadi kalau al-mafaz lil muttaqin itu biasa. Kejayaan itu untuk orang-orang bertakwa. Tapi bila al-mafaz lil muttaqin. Tapi bila lil muttaqin duduk depan, mafaz duduk belakang. Bila dia duduk belakang dia boleh tidak ada alif lam. Jadi lil muttaqina mafaz, kepada orang bertakwa itu ada kejayaan. Maksudnya khusus orang bertakwa. Orang tak takwa tak ada kejayaan. Dan untuk menguatkan lagi makna ni buah ya, didatangkan dengan inna. Didatangkan dengan inna. Maka ibu ayah, bila inna ini yang menyebabkan, okey, inna ini yang menyebabkan mafazun dibaca mafazan. Dibaca mafazan. Daripada mafazun dibaca mafazan. Kerana apa? Ni saya bagi tahu saja, dia jadi isim inna. Isim kepada inna muakhar yang dibelakangkan. Apa benda pula ustaz ni, muakhar lah, apa benda lah, isim inna lah, tak faham lah ustaz. Ibu ayah ni saya sebut dulu, kita tak belajar lagi. Siapa yang pernah belajar ini ulang kaji. Okey, mungkin antara ibu-ibu ni ada yang pernah belajar kat universiti bahagian bahasa Arab, ni ulang kaji. Okey, jadi ibu ayah, mafazan kita panggil isim inna muakhar yang dibelakangkan. Lil muttaqin khabar inna muqaddam yang didepankan. Apa tujuan ada muakhar muqaddam ni? Sepatutnya lil muttaqin duduk belakang, mafaz tu duduk depan. Tapi bila lil muttaqin didepankan, mafazan dibelakangkan, apa tujuannya? Antara tujuannya memberi makna takhsis, pengkhususan. Sesungguhnya hanya kepada orang bertakwa kejayaan itu. Macam tu. Tapi mungkin terjemah kita sesungguhnya bagi orang bertakwa itu kejayaan. Okay, itu terjemah yang kita semua boleh mudah faham. Cuma secara harfiahnya ibu ayah kena tahu kenapa lil muttaqin duduk depan, kenapa mafazan duduk belakang, dan kenapa ada inna. Asalnya saya ulang balik lagi sekali last. Asalnya lil muttaqin mafaz saja. Lil muttaqina mafaz. Kepada orang bertakwa itu kejayaan. Tetapi bila ada inna menyebabkan mafaz jadi mafazan. Apa tujuan inna didatangkan? Untuk menegaskan lagi ayat yang dah memang sedia khusus untuk orang bertakwa tadi. Boleh buat insya-Allah ya. Okey, kalau ibu ayah tak faham, nanti bila Haji Nasir up balik audio ni dekat YouTube, boleh dengar balik insya-Allah ya. Okey. Haji Nasir boleh insya-Allah nanti Haji ya. Nanti ibu ayah ingatlah nanti insya-Allah. Terima kasih banyak Haji, masya-Allah. Okey ibu ayah. Jadi inna lil muttaqina mafaza. Ini Allah cerita pasal apa ni? Cerita pasal kejayaan, keadaan orang-orang yang bahagia nanti. Jadi orang yang bertakwa dia dapat mafazah kejayaan. Apa kejayaan yang dia dapat?
Pertama sekali hadaiqa wa a'naba. Hadaiqa wa a'naba. Okey, hadaiqa. Hadaiqa ni ibu ayah bagus. Hadaiqa ni apa dia? Dalam bahasa Arab kita ada kalimah hadiqah ni isim. Hadiqatun. Hadiqatun jamaknya hadaiq. Okey, ibu ayah tengok saya tulis ya. Saya tulis hadaiqu tanpa tanwin. Hadiqatun mufradnya hadiqatun. Hadiqah dengan ta tu tanwin. Hadiqatun. Apa maksud hadiqah? Hadiqatul hayawan. Taman haiwan zoo. Zoo dipanggil hadiqatul hayawan. Taman binatang zoo. Ya. Jadi hadiqah maksudnya taman. Jamak pada hadiqah hadaiq. Hadaiqu tanpa tanwin. Hadaiqu. Dan kadang-kadang dibaca hadaiqa, tengok keadaan. Di sini kita baca hadaiqa. Tak boleh ada tanwin. Okey, cuma ibu ayah. Saya nak tanya ibu ayah, kita ada belajar berapa jenis jamak kita dah belajar ibu ayah? Dalam yang belajar nahwu dengan saya 3. Ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada jamak taksir. Maka ibu ayah tengok hadaiq ni jamak apa ni nama dia? Jamak muzakkar salim ke, jamak muannas salim ke, jamak taksir? Okey, alhamdulillah bagus ibu ayah semua jamak taksir. Jamak taksir. Cuma ada yang saya belum buka lagi. Jamak taksir ini pun ada 2 bahagian, tapi kerana dia agak tinggi perbahasan, saya tak nak bincang dulu. Cuma saya bagi tahu kat sini, ini adalah jamak taksir. Ada jamak taksir yang boleh ada tanwin, ada jamak taksir yang tak boleh ada tanwin. Ini kita panggil sebagai jamak muntahal jumu' nama dia. Jamak muntahal jumu'. Jamak sehabis jamak. Maka dia ada 6 wazan. Fawa'il, mafa'il, mafa'il, fawa'il, fawa'il, afa'il, afa'il. Kan nanti kan takut kita tinggi sangat belajar kan. Cukup ibu ayah tahu hadaiq ni jamak kepada hadiqah dan dia jamak yang tidak ada tanwin. Cukup itu saja. Tak boleh ada tanwin. Jelas ibu ayah, saya ulang balik. Hadaiq ni dia jamak. Jamak kepada hadiqatun. Hadiqah satu taman. Hadaiq taman-taman. Okey, taman-taman. Cuma bila dia jamak, jamak ni ada 2 jamak taksir, ada 2 jenis jamak taksir. Satu jamak taksir yang bertanwin, satu jamak taksir yang tak boleh ada tanwin. Dan dia termasuk jamak taksir yang tak boleh ada tanwin. Saya nak tanya ibu ayah, siapa antara ibu ayah yang pernah dengar ataupun pernah belajar jamak muntahal jumu'? Siapa yang tak pernah cakap tak pernah, siapa yang pernah cakap pernah walaupun tak ingat? Tak pernah lagi? Yang lain? Ibu Fairuz pernah. Okey, Ibu Fairuz pernah kat mana Ibu Fairuz? Yang lain tak pernah. Ibu Fairuz pernah dekat mana? Masa belajar dengan saya ke dekat belajar kat universiti? Ke kat sekolah dulu? Semua tak pernah ya? Okey, majoritinya tak pernah. Jadi ibu ayah insya-Allah dengan saya dekat surau Al-Muhajirin Bukit Beruntung ya. Alhamdulillah ibu masih ingat, alhamdulillah ibu ya. Tanya ibu. Okey, semuanya tak pernah. Ibu Fairuz seorang pernah pasal belajar dengan saya dekat Bukit Beruntung dulu. Tak apa ibu ayah insya-Allah ya. Kita akan belajar nanti bila sampai masanya insya-Allah. Sekarang ni semua ibu-ibu ayah cukup ibu ayah semua tahu jamak taksir ni rupanya ada jamak taksir yang bertanwin. Ada jamak taksir yang tidak boleh ada tanwin. Ini contoh jamak taksir yang tak boleh ada tanwin. Okey ibu ayah. Jadi hadaiqa dibaca dengan baris atas. Nampak tak ada tanwin. Jamak taksir yang tak boleh ada tanwin ni ibu ayah dipanggil jamak muntahal jumu'. Dibaca dengan baris depan boleh ataupun dengan baris atas. Hadaiqa ataupun hadaiqu. Di sini dibaca hadaiqa. Okey, tak apalah. Nanti kita belajarlah kalau ada rezeki. Masuk pada tafsirnya. Apa dia hadaiq ni? Maksudnya kebun-kebun yang berbunga, yang berbuah, yang rindang. Kebun-kebun yang dalamnya ada pokok buah, buah-buah pula rindang. Ini dipanggil hadiqah. Panggil hadiqah. Maka ibu sifat jannah tu, syurga tu, jannah tu hadiqah lah, taman. Tapi jangan kita bayangkan taman macam taman kita kat dunia. Ibu-ibu ayah nak tak tidur dekat taman, dekat rumah tu ada taman. Hadiqah ada taman, tapi ibu sanggup tak tidur kat taman? Sanggup ke tidak?
petang ke pagi tidur kat taman, sanggup ke? Bentang tidur situ. Walaupun cantik taman tu, bunga-bunga cantik, ibu sanggup ke nak tidur situ? Setakat tidur, makan-makan dengan keluarga, naklah makan, bawa makan, bentang, saprah, makan dengan keluarga, boleh lah. Tapi nak tidur, sanggup tidur? Selesa ke nak tidur situ? Dengan kuman banyak dekat atas rumputnya, dengan nyamuknya lagi. Jangan kita bayangkan ular lagi. Ular lagi. Jangan kita bayangkan taman macam taman kita dekat dunia ni. Ni dekat syurga. Ibu ayah dekat syurga, ibu ayah. Nabi beritahu mala ainun ra'at. Allah sediakan kepada orang bertakwa ini mala ainun ra'at. Syurga yang tidak pernah ada mata melihat. Jadi kalau ada mana-mana yang panggil pelukis paling hebat, Leonardo da Vinci ke siapa-siapa pelukis yang hebat, dan mereka membayangkan melalui satu lukisan yang sangat hebat yang kita tengok pun terpegun, demi Allah langsung tak sama dengan syurga yang paling rendah pun tak sama. Tak pernah ada mata melihat. Wala uzunun sami'at. Dan tak pernah ada telinga yang mendengar betapa nikmat dalam syurga tu. Ibu ayah, kalau kat dunia ni Nabi Daud AS baca kitab apa? Zabur. Nabi Daud baca Zabur, apa yang berlaku? Ibu ayah, kalau Nabi Daud baca Zabur, apa berlaku ibu ayah? Kalau burung terbang, ibu ayah, Nabi Daud baca kitab Zabur, burung terbang, burung tu boleh berhenti terbang. Kenapa? Nikmatnya mendengar berhenti kat atas tu, kerana terlalu sedapnya suara Nabi Daud AS. Kalau berguguran daun-daun pun yang jatuh pun boleh terhenti, macam terhenti. Kerana apa? Nikmatnya mendengar Nabi Daud AS baca Zabur. Ibu ayah yang dirahmati Allah, kalau kita dengan satu suara yang sangat sedap, kita rasa terpegun tak? Saya tengok di madrasah saya dulu ada seorang pelajar daripada Kemboja, Muaz nama dia. Dia baru masuk masa tu, saya tahun 2, dia masuk tahun 1. Ustaz Muaz Les Kemboja, kalau ada yang kenal lah. Ya, suara dia Masya Allah tabarakallah. Sampai saya perasan masa dia masuk, dia datang awal sebelum masuk pondok, masuk madrasah, saya pun datang awal, balik awal. Saya perasan bila dia baca je, dari luar kelas ni ada je orang datang mengintai. Siapa baca ni? Rupanya ustaz-ustaz saya. Siapa baca sedap? Pasal apa dia punya baca tu macam suara Sa'ad Al-Ghamidi. Memang sedap betul, Masya Allah tabarakallah. Kalau dia jadi imam, kalau dia azan, Masya Allah tabarakallah. Nikmat yang kita dengar ibu ayah. Tapi suara paling sedap kat dunia ni pun tak boleh lawan dengan suara yang ada dalam syurga Allah Ta'ala. Wala khatara ala qalbi basharin. Dan tak pernah terlintas atas hati mana-mana manusia. Tak pernah terlintas. Kalau terlintas dalam hati tu, itu bukan syurga. Syurga jauh lebih best lagi, nikmat daripada apa yang kita bayangkan, ibu ayah. Jadi Allah sediakan apa? Hadaiqa, taman-taman, kebun-kebun. Bukan satu, banyak. Wa a'naba. Jadi hadaiqa tadi jelas ya, jamak taksir yang tidak ada tanwin, ataupun namanya jamak muntahal jumu'. Tulislah ustaz, pasal ramai yang tak tahu, saya tak nak tulis lah. Saya tak tulis. Pasal apa? Itu bukan priority. Cukup ibu ayah tahu ada jamak yang tidak ada tanwin. Ibu ayah. Wa a'naba. Apakah dia a'naba? A'naba tu ibu ayah. Okey. A'nab tu maksudnya anggur-anggur lah, buah-buah anggur. Bukan anggur saja, maksudnya buah-buah yang sedap lah. Cuma kalau di negara Arab tu, buah anggur di antara yang terkenal dinikmati oleh orang-orang Arab. Kan? Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, a'nab ni bukan buah anggur saja, maksudnya buah-buahan dalam syurga lah. Kan? Dalam syurga kita akan makan apa yang kita nampak kat dunia ni. Di dunia ni nampak durian. Nanti ibu ayah di syurga nanti kita nampak buah, kita tahu itu buah durian. Itu buah anggur. Walaupun saya tak makan durian. Tapi kat syurga nanti insya-Allah makan. Mesti makan lah. Tak ada apa yang tak nikmat dalam syurga. Kat dunia ni durian kena paksa pun saya tak kerti makan. Kalau makan bubur ke, tiba-tiba makan-makan ada durian, alamak. Kan? Nak macam mana, dah kena paksa pun tak boleh, tak kerti makan. Jadi ibu ayah suka makan apa? Saya pun tak tahulah suka makan apa ni. Saya suka makan nasi dengan telur je. Okey.
ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi buah-buahan yang lazat. Saya nak tanya ibu ayah, apa terjemah ibu ayah dalam Quran ibu ayah? A'naba. Wa a'naba saja. Apa terjemah a'naba? Apa terjemah a'naba? Buah-buah anggur. Nampak tak Haji Nasir? Buah-buahan terutama anggur. Maksudnya bukan buah anggur saja. Buah-buahan terutama anggur. Nampak tak Ibu Asimah pun? Maksudnya bukan buah anggur saja. Walaupun a'nab itu jamak kepada ainabun. Mufradnya ainabun. Ainabun mufrad, jamaknya a'nab. Gini. Singularnya ainab, jamaknya a'nab. Itu. Boleh buayah ya. Cuma bukan maksud a'nab di sini anggur saja. Kenapa Allah sebut anggur, tak sebut buah lain? Kerana anggur di antara buah yang paling sedap lah. Macam saya kata lah, anggur antara buah yang paling biasa dan sedap dinikmati oleh orang Arab. Buah anggur. Anggur, kurma kan, seumpama macam tu lah. Buah-buah yang tergantung-gantung, yang bulat-bulat macam tu. Okey, boleh Haji insyaAllah ya. Itu yang saya pernah dengar macam tu lah. Kerana buah anggur ni dianggap sedap oleh orang Arab. Jadi kalau dekat syurga nanti, lebih daripada itu. Hadaiqa, kebun-kebun dengan lafaz jamak, wa a'naba dan buah-buah anggur. Buah-buahan terutamanya buah anggur. Okey. Terusnya ibu ayah. Wa kawa'iba atraba, wa kawa'iba atraba. Ini maaf ibu ayah ya, ini Quran bagi tahu ya, ini Quran bagi tahu. Apa dia kawa'ib ni? Kawa'ib ni jamak kepada ka'ib. Kaf, alif, ain, ba. Ka'ibun. Ka'ibun. Apa dia ka'ibun ni bu ayah? Apa dia ka'ibun? Ka'ibun ini maksudnya al-fatatul lati taka'aba wastadara thadiyuha. Maaf ibu ayah ya. Ilmu ni kita kena sebut. Maaf ibu ayah ya. Islam ni tak malu daripada kebenaran, menyatakan yang benar. Maka ka'ib ni maksudnya anak dara para pemudi syurga lah, bidadari yang, maaf saya kata ibu ayah, yang dadanya mantap. Cuba istilah, yang dadanya mantap. Macam itu sajalah. Okey. Bukan jamaknya kawaib. Saya nak sebut pun segan. Tapi macam mana dah ayat Quran kan. Jamaknya kawaib begini. Nampak ibu? Kawaiba pun juga jamak macam tadi. Kawaiba ni, kawaibu, dan di sini kita baca kawaiba juga jamak taksir yang tidak boleh ada tanwin. Yang kita panggil sebagai jamak muntahal jumu'. Jamak sehabis jamak. Okey. Jadi apa kawaiba tadi? Jawari fi mutaqabbalil umur. Fi muqtabalil umur. Anak para bidadari yang muda jelita, muda belia, yang dadanya besar. Okey. Wa kawa'iba atraba. Apa dia atraba? Atraba maksudnya sebaya. Sebaya. Dalam bahasa dia jamak kepada, ni saya tulis ya, ibu. Boleh tulis ya, dia punya mufradnya apa? Mufradnya tirbun. Mufradnya tirbun. Jamaknya atrab. Jamaknya atrab. Mufradnya tirbun. Apa dia tirbun? Tirbun maksudnya sebaya. Tirbun ni tirbun sebaya. Jamaknya atrab. Di sini kena baca atraba lah. Kena baca atraba. Okey. Jadi sebaya, semuanya sebaya je. Siapa yang dapat ni ahli syurga. Ahli syurga. Ahli lelaki. Dia Allah bagi, ibu ayah maaf kata ya, ada ustaz yang ceramah, dia bagi tahu cantiknya bidadari syurga ni ibu ayah. Cantiknya bidadari syurga ni, Masya Allah, tabarakallah. Kalaulah katakan ditunjukkan kelingking dia saja, orang lelaki macam saya terutamanya boleh mati kerinduan gila bayang pada dia punya kelingking je. Bukan dia kejap mati kat saya lagi.
Bukan kanyut mata, bukan manis muka. Baru tunjuk kelingking aja. Terpandang kelingking dia, ya Allah rindunya kat, ya Allah kan. Masya Allah. Ibu ayah yang dirahmati Allah. Kalau laut tu masin, dia ludah jadi manis laut tu. Itu bidadari syurga ibu ayah. Paling kurang ahli syurga yang paling rendah, bidadarinya ramai. Paling kurang 70 orang tak silap saya. Tapi tidak ada istilah jemu ke apa ke, tak ada. Yang ada sentiasa bahagia dan tak ada cemburu kat sana. Tak ada cemburu kat sana. Ya. Tak ada cemburu. Macam apa, dia kata drama baru ni apa nama drama yang baru ni lah kan. Yang orang ramai tengok tu berapa hari ke, ya. 18 hari merindui kamu semua ke, itulah tajuk dia kan, tak boleh sebut dekat sini kan. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, sanggup nak berpisah pasal apa, tak nak bermadu lah apa, itu kisah-kisah drama Melayu lah. Nanti di syurga nanti tak ada cemburu, semuanya saling menghormati, saling menyayangi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi wa kawaiba itu jamak kepada ka'ib. Ustaz, perempuan kan, ustaz kan perempuan, kenapa tak ada tamarbutah? Ini contoh perkataan yang untuk perempuan, tapi tak payah ada tamarbutah. Pasal lelaki mana ada dada macam perempuan? Lelaki-lelaki lah, perempuan-perempuan lah. Jadi kerana perempuan saja yang ada dada begitu, yang macam perempuan lah sepatutnya, maka tak payah ada tamarbutah pun, kita tetap faham ka'ib tu untuk perempuan. Lelaki tak boleh. Kecuali kalau lelaki tu bertukar jantina kepada perempuan, dia inject sana sini, kan? Belagak, perempuan lebih belagak daripada perempuan yang memang perempuan asal. Nak menunjukkan dia memang perempuan, padahal dia lelaki. Wala'iyyazubillah. Jadi boleh jelas, at-turaba tadi jamak kepada tirbun. Wallahualam, bidadari diberi pada perempuan, yang saya dengar daripada guru-guru saya, kalau perempuan Allah Ta'ala bagi, dia boleh, suami dia tu, dia minta Allah, dia minta macam mana muka, Allah Ta'ala akan bagi. Kan? Contoh kalau ibu-ibu dulu dekat dunia dulu minat pada siapa? Minat pada apa? Amitabh Bachchan. Ibu-ibu sama Amitabh Bachchan lah kan? Ke siapa-siapa lah kan? Rishi Kapoor ke kan? Mesyair tu nehi gitu kan. Jadi ibu, kalau kat dunia tu Masya Allah handsome-nya dia orang ni, contoh lah. Jadi kalau kat syurga nanti boleh minta muka macam tu. Wallahualam bissawab. Macam tu lah, macam Ibu Asim, macam hamil, macam haid, betul, bagus. Macam hamil ada ke lelaki yang hamil? Lelaki tak ada, buncit adalah. Buncit betul besar macam orang hamil tapi tak penganak-penganak. Tadi hamil hanya untuk perempuan, tak payah ada tamarbutah. Haid, ada ke lelaki datang haid? Jadi yang orang lelaki berlakon jadi perempuan ni, yang nak sangat jadi perempuan, sampai tunjuk-tunjuk, inilah darah haid saya, inilah darah haid saya. Tak malu betul. Kan ibu ayah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau benda itu memang untuk perempuan, maka tak perlu datang tamarbutah pun, tetap mana perempuan. Macam ka'ib tadi yang jamaknya kawaib, dan haid yang daripada perkataan haid, perempuan, dan juga hamil. Hamil hanya untuk perempuan. Jelas ibu ayah semua, insya-Allah. Okey, setakat ayat 3 ini faham tak ibu ayah? Sampai ayat 33 faham tak semua? Ada soalan? Sampai ayat 33 ada soalan tak? Tak ada? Okey, terus ya. Wa ka'san dihaqa. Wa ka'san. Apa dia ka's? Ka'san ni maksudnya bekas. Ibu Asimah boleh, hadiqah boleh guna untuk taman rumah, boleh, tak ada masalah, asalkan dia taman. Jadi kalau Ibu Asimah nak kata, ini taman rumah saya, taman perumahan, boleh, tak ada masalah. Oh, taman perumahan tak sesuai. Hadiqah ni bukan taman macam taman perumahan. Kita taman perumahan kan, ini taman yang banyak pokok, ibu. Ini taman yang banyak pokok. Bukan taman perumahan banyak rumah, ni taman yang main pokok saja. Bukan kebun. Maksudnya dia taman. Kalau kita ada beza, ada yang banyak pokok tapi di hutan lain. Ni taman, kita nampak tu seronok, cantik, warna-warni, tersusun, itu taman hadiqah. Boleh buat Ibu Hasimah, insya-Allah ya. Okey. Wa ka'san, apa dia ka'san ibu ayah? Ka'san ini adalah inaun
minaz zujaj li syurbi fihi. Bekas kaca, bekas minum kaca. Inak ni bekas minum daripada kaca. Tapi jangan kita bayangkan kaca macam kat dunia. Ni kaca syurga punya, special punya ibu ya. Ibu Nusilah tak apa ibu, ibu ada kelas kat pondok. Silakan ibu ya. Yang ibu Sahyah, lupa pula ibu Nusilah ada urusan. Tak apa. Okey ibu ya, teruskan. Wa ka'san tadi dan gelas daripada kaca. Dihaqa. Apa dia dihaqa? Dihaqa yang penuh. Betul ke yang penuh kan? Yang penuh kan? Dihaqa yang penuh. Okey, dihaqa maksudnya yang penuh isinya. Apa dia maksud dihaqa? Mumtali'ah, yang penuh. Wal murad khamran mali'atal aw'iyah. Yang dimasukkan adalah wakaksan dan cawan ataupun bekas dihaqa, bekas minum yang dihaqa yang penuh. Penuh dengan apa? Penuh dengan minuman syurga. Antaranya apa? Arak lah, arak. Tafsir bagi tahu arak. Boleh tak kalau susu ke madu ke, pula nak minum apa kat syurga? Dalam syurga ibu ayah tak ada minuman yang buruk, semuanya baik-baik. Kalau arak di dunia ni di Allah Taala haramkan, di syurga Allah Taala bagi kita minum arak. Tak tahulah arak tu rasa macam mana kat dunia kan, tak pernah rasa lah kan. Tapi nak beritahu kat dunia ni Allah Taala haramkan, haram lah. Allah kata haram. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Sesungguhnya halal itu jelas, haram itu jelas. Okey, Ibu Fairuz. Ka'san tu jamak ke? Tak ibu, ka'san tu mufrad. Ka'san tu mufrad. Ka's dia mufrad ibu ya. Dia kalimah mufrad. Okey, jelas ibu? Dia kalimah mufrad. Dihaqa maksudnya yang penuh. Dihaqa maksudnya yang penuh. Okey ibu ya. Dapat tangkap tadi Ibu Fairuz, ka'san tu kalimah mufrad, dihaqa yang penuh. Okey. Tengok tafsiran ni ibu ya, ini sebagai tafsiran dia. Ai inna lilladzina taqaw rabbahum bil amali, sesungguhnya orang yang bertakwa pada Allah dengan amal soleh dia, bi awamirihi, dan mengamalkan perintah-perintah Allah, wajtinabi nawahihi, dan meninggalkan segala larangan Allah, maka bagi mereka itu apa dia? Fauzan wa zafran bil matlub. Allah bagi pada mereka kejayaan terhadap apa yang diminta, apa yang dituntut oleh mereka, iaitu syurga. Wa najatan minan nar, apa dia najah? Keselamatan daripada neraka. Bil istimta'i bil basatin zatil ashjar wal asmar wal a'nab alladhidah at-ta'am. Dengan mereka boleh bernikmat-nikmat dengan kebun-kebunnya, kebun-kebun dalam syurga. Apa yang ada dekat kebun-kebun tadi? Ada pokok-pokok, ada buah-buahan, ada kebun-kebun, ada buah-buah anggur yang lazat rasanya. Ibu ayah, pernah tak ibu ayah cuba bayangkan ada dua kebun anggur contohnya. Ada dua kebun anggur yang sangat masak ranum. Dan tengah-tengah dia ada sungai. Sungai pula cantik air dia. Tidak ada satu pokok pun, semua tanah yang boleh tanam pokok semuanya berpokok, semuanya ada pokok. Dan setiap pokok pantang ada dahan yang boleh berbuah, semuanya berbuah. Dan semua buah-buah tu masak ranum, sangat cantik buah-buah. Okey, kemudian tengah-tengah pula ada sungai. Sungai yang airnya mengalir tenang, masya-Allah tabarakallah, cantik. Tidak dicemari. Keliling dua kebun anggur tadi, kelilingnya pula dipagari dengan pokok-pokok kurma. Pokok-pokok kurma yang kurmanya masya-Allah rindang, pokok-pokoknya menghijau daun. Kan kurma kan pokoknya kan macam pokok kelapa kan. Jadi pokok itu jadi macam bumbung. Bumbung mengelilingi dua kebun anggur tadi. Pada ibu ayah, cantik ke tidak tu keadaan itu? Cantik ke tidak? Ada tak? Pernah jumpa tak kebun yang macam tu? Kat Malaysia ni. Kebun anggur begitu masak ranum, cantik, masya-Allah buah-buahan dia. Ibu ayah, itu Allah ceritakan mengenai salah seorang antara dua beradik yang mati bapa dia meninggalkan harta yang banyak. Seorang beriman, seorang tak beriman.
cerita dalam surah Al-Kahfi. Nanti ibu ayah tengok dalam cerita surah Al-Kahfi tu ada kisah mengenai dua beradik yang ada kebun, seorang ada kebun, seorang miskin. Miskin tu pasal apa? Pasal harta bapa dia yang dia dapat semuanya sedekah ke jalan Allah Taala. Infak jalan Allah. Dalam tu Allah ada cerita yang dia beli kebun yang sifatnya begitulah macam saya cakap tadi. Punya cantik dan dia rasa kagum dengan kebun dia, tapi dia belagak. Nak cakap insya-Allah pun tak nak. Akhirnya hari tu juga masa perbualan itu, masa itu juga didoakan oleh saudara dia yang beriman tapi kena kutuk, kena hina dengan dia. Ya Allah, kau hancurkan kebun ni. Masa tu Allah hancurkan kebun macam padang jarak, padang terkukur. Cuma nak beritahu cantiknya itu baru cantik di dunia. Di dunia pun ibu dah boleh terbayang cantik. Di akhirat nanti, Masya Allah, tabarakallah, jauh lebih cantik daripada apa yang kita bayangkan kat dunia. Okey ibu ayah. Apa mereka pertama sekali? Apa kerjaan yang mereka dapat? Mereka bernikmat-nikmat dengan kebun-kebun dan buah-buahan. Yang kedua, mereka wabin nisa'i al-huri al-kawa'ibi, dan dengan bidadari-bidadari yang apa ni? Yang cantik, yang dadanya begitu, zawatil asda al-qa'imah ala sudurihin. Maaf, saya terjemah ibu ya. Zawatil asda'il qa'imati ala sudurihin, yang mempunyai, maaf ya, dada-dada yang tegak macam tu, yang tegak, montoklah macam tu ya. Lam tatakassar wa lam tadadal. Tu. Saya terjemah pun saya segan, tak apalah. Okey, al-mutasawiyat fi sin, yang sebaya umurnya. Wa bi tanawulil qu'us, dan mereka juga mendapat okey ibu, jamaknya tadi ka'sun tadi. Ka' jamaknya apa? Ibu Fairuz terutamanya yang tanya tadi, jamaknya ku'us begini. Jamaknya ku'us. Ku'us. Dalam tafsir bagi tahu jamaknya ku'us. Ka' satu cawan, satu bejana. Jamaknya ku'us. Ibu, kalau kita nak faham ka' ni macam mana ya? Kalau macam kita faham bukan macam minum yang biasa tu. Piala. Nampak tak piala? Piala dunia tu orang ambil. Piala dunia dipegang dua tangan kan. Itulah Ka's. Lepas tu piala dunia dipanggil Ka'sul Alam. Piala dunia Ka'su Al-Alam. Piala dunia itu piala. Macam itulah. Piala kan bentuk macam cawan kan, macam gelas. Okey, ibu, itu Allah sediakan piala-piala ataupun gelas-gelas untuk apa? Gelas-gelas yang penuh dengan arak. Penuh dengan arak tapi tak memabukkan. Itu apa tujuan? Makin minum makin sedap. Makin minum makin sedap. Ibu ayah, saya nak tanya ibu ayah. Ketika mana ibu ayah haus sangat masa bulan puasa. Haus sangat. Yalah, haus sangat. Sahur pun tak sempat nak bangun sempat minum air kosong aja. Contohlah macam tu kan. Dan ibu pula buat kerja Masya Allah sampai haus, penat. Tiba-tiba pergi pasar malam, pasar Juadah. Ini cerita tahun lepas lah. Tahun ni tak dapat itu kan. Tahun lepas cerita. Dapat pula air tebu. Saya ni pantang air tebu. Air tebu. Allah, air tebu ke air coklat ke. Nak pula masa buka puasa tu air macam warna ada, menyelerakan. Kan? Ibu ayah tiba-tiba ibu ayah minum. Ketika mana buka puasa, Masya Allah tabarakallah, nikmat antara nikmat orang puasa ketika mana dia buka puasa. Maka bila minum ibu ayah minum, nikmat tak ibu ayah? Nikmat. Sampai mana nikmatnya? Ibu rasa? Sampai mana nikmatnya? Sampai sini ke? Ke sampai perut nikmatnya? Sampai mana ibu ayah rasa nikmat dia? Sampai mana? Tekak aja lagi kan? Tekak aja. Dah masuk dalam perut. Contoh ibu ayah, minum sedap, dah masuk tekak, sedap ni. Sedapnya. Masuk dalam perut, tiba-tiba kita muntah balik. Nak tak kutip balik air tu pakai straw? Nak tak? Air tadi punya sedap, kita tengah haus, minum, tiba-tiba terkeluar balik air tu. Nak tak ibu kutip balik air tu, tapis balik, minum balik? Tak nak lah. Kan ibu? Siapa nak? Padahal sedap bahasa mudanya, sedap gila. Kan? Saya tak suka bahasa macam tu. Tapi lah budak-budak muda kata sedap gila. Kan? Apa yang gila saya pun tak tahu. Ya, sedap sangat lah. Sedap sangat. Ibu ayah tapi sedap sampai sini je. Sampai sini je. Tapi kalau di syurga ibu ayah, di syurga sekali kita minum Bismillahirrahmanirrahim, kita minum, sedapnya
Siapa? Sampai ke hujung-hujung rambut, hujung-hujung apa? Hujung-hujung kuku. Satu badan ni rasa dia punya sedap ni buaya. Satu badan rasa nikmat, sedapnya air kita minum tu. Satu badan rasa sedap. Boleh bayang tak? Lepas tu lah tak boleh bayang syurga. Ibu ayah. Itu minuman pertama. Yang kedua, tegukan yang kedua, lagi sedap daripada yang pertama. Yang ketiga, lagi sedap lagi. Lagi sedap, lagi sedap, lagi sedap. Dan kita minum bukan pasal haus. Minum pasal nikmat. Nikmat. Dan tak ada kembung-kembung perut lah. Tak ada kembung. Tak ada lah. Kan? Ibu ayah. Kalau katakan sendawa sekalipun, contohlah saya tak tahulah, tak pernah masuk syurga lagi. Kalau katakan sendawa pun, yang keluar pun wangi je. Kalau kita sendawa macam mana? Kalau makan durian ke sendawa? Petai ke? Ya Allah, ibu ayah, dunia ni. Dunia ni bukan tempat kita, ibu ayah. Dunia ni tempat Allah uji kita je. Tempat sebenar kita insyaAllah di syurga. Tapi nak masuk syurga, kenalah kita taat sungguh-sungguh pada perintah Allah, ibu ayah. Di dunia ni lah. Sementara masih ada nyawa ni, dia bukan mati tak kira sihat ke, tak kira sakit, tak kira tua muda. Tak kira. Dia sementara Allah bagi kita kesempatan untuk beramal ni, saya dan ibu ayah. Ada kesempatan beramal ni, kita amal. Kita sungguh-sungguh cari redha Allah Ta'ala, insyaAllah, ibu ayah ya. Jadi setakat ini sajalah untuk petang ni, insyaAllah, ibu ayah. Ibu-ibu, saya nak pesan ibu ayah, ibu-ibu terutamanya, tolong pesan pada suami semua, tolong jaga sembahyang dekat masjid kat surau. Tolong jaga sembahyang jemaah dekat masjid, dekat surau. Awal waktu tempat azan diazankan. Tolonglah. Anak-anak ibu yang sekarang ni Allah uji, 15 tahun ke bawah tak dapat. Tapi 15 tahun ke atas tu, tolonglah wujud orang pergi masjid. Tolong sangat-sangat. Dan ibu-ibu kat rumah tolonglah sembahyang awal waktu. Tolong sembahyang awal waktu yang ibu ayah ya. Nak pula sekarang ni, orang kaduk kecoh cerita-cerita maghrib-maghrib ni, cerita tak apa-apa cerita. Maaflah, saya tak berapa gemar lah cerita. Asyik masalah rumah tangga je kan. Asyik mentua jahat, menantu jahat, macam-macam. Ibu ayah, tolonglah lepas maghrib ajaklah anak-anak tu baca Quran sama-sama ke apa ke, insya-Allah. Sama-sama ibu. Sekian ini insya-Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Nama-nama ibu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebanyak ibu ayah semuanya, insya-Allah.